warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan, kita bertemu lagi di dalam FB Live dan hari ini istimewa, kita akan bersama dengan KPG Ipoh yang turut mengadakan Instagram nak sebut pun lama tersebutkan Instagram kita secara serentak pada tengah hari ini. FB pun ada, Instagram pun ada. Terima kasih kepada Tuan CEO kita, terima kasih kepada semua pegawai di KPG, staff dan juga penonton-penonton yang turut sama menyaksikan live saya yang ketiga pada hari ini. Mengalahkan orang tak puasa pula kan. 3 kali kan, daripada pagi tadi pukul 9 suku, kemudian kita ada bersama dengan Kolej Politek Mara Ipoh. Sekarang kita bersama KPG Ipoh dan petang nanti insya-Allah jam 7 malam secara langsung dari RTM TV1. Jadi kejar-kejar lah sikit. Tapi kerana kita fikirkan yang penting kita berada di 10 malam terakhir dan kita seronok sebab kita sibuk dengan ibadah, dan tajuk yang diberikan oleh pihak KPG pula untuk dibincangkan pada tengah hari ini cukup menarik. Istimewa Ramadan antara nikmat dan laknat. Sebab saya buat live, tak ceramah dan sebagainya, semua tajuk mencari Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar. Andai kata Ramadan ini yang terakhir pada aku. Tiba-tiba tajuk yang KPG minta lain daripada kebiasaan. Ni dia tuan-tuan yang saya rasa seronok untuk menghuraikan tajuk ini. Jadi termasuk hantar pada kawan-kawan Sa'adin Arifin, bagi tahu tajuk tengah hari ni bagus bersama dengan KPG ni. Bagi tahu Sa'adin Arifin, Suraya, Zalina Maisa, Amy Dani, Nur Azimah. Okey. Baik. Kami dengar aja Ustaz, Diuk Kering Tekak cakap. Baik, Faz Farah Dina. Okey, kita share dengan kawan-kawan kita. Yang mana ada Instagram, masuk dengan Instagram. Saya pun Ustaz Ahmad yang selalu uruskan Instagram saya ni. Baik. Yang pertama, nikmat. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira. Bayangkan, nak dikira nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terkira. Satu, terlalu banyak. Waktu kita duduk dalam rahim ibu kita, masa tu pun dah nikmat dapat. Allah Ta'ala berikan bekalan untuk anak tadi membesar sebagai seorang baby dalam rahim. Siapa yang jaga dia? Adakah ibu yang menjaga dia? Adakah si ibu yang mengandungkan anak itu yang menentukan jantina dia, menentukan kesihatan dia, nak membesarkan dia daripada umur sehari sampai 9 bulan? Tak ada. Semua itu urusan Tuhan.
Sebab tu dalam ayat yang saya bacakan tadi, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk manusia di dalam rahim seorang ibu mengikut kepada mana yang dikehendaki oleh dia, yakni Allah. Kita tak boleh pun. Kita tak boleh pun nak menentukan muka dia macam mana, hidung dia macam mana. Kalau boleh nak buat kembar, naklah kembar. Tak boleh. Semua itu kata Allah, aku tentukan. Kalau kembar, kembar lah. Kalau dia seorang, seorang lah. Kalau laki, laki lah. Perempuan, perempuan lah. Dia yang menentukan. Maka daripada situ Allah menguruskan dan kita tidak berupaya untuk menguruskan diri kita sendiri. Sehinggalah kita berada sekarang di dalam dunia. Darah kita, udara kita, buah pinggang kita, hati kita, otak kita, mata kita berfungsi kerana nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahila bibi tanya, ustaz sakit ke? Saya orang KPJ lah ni. Apa masalah? Sakit-sakit masuk KPJ lah. Tu rumah nombor 2 saya lah. Bukan isteri nombor 2 kerja dia kat KPJ. Jangan salah faham lah. Sebab saya selalu dapat rakan rawatan, perubatan, pemeriksaan kesihatan saya di KPJ Ipoh ni. Segala rekod ada sana. Baik. Jadi nikmat ni pula tuan-tuan adalah sesuatu yang kita kata bahawa menyeronokkan. Sesuatu yang kita kata menggembirakan. Sesuatu nikmat yang diperlukan. Suatu nikmat mempunyai banyak jenis. Ada nikmat yang boleh nampak. Ada nikmat yang tak boleh nampak. Ada nikmat kebendaan. Ada nikmat yang tak nampak. Yang tak nampak Ustaz. Nikmat yang nampak tu macam-macam. Imdad lah, mad lah, macam-macam lah. Nikmat benda lah, nikmat tumbuh-tumbuhan lah, makan minum lah. Itu nikmat. Kita ada rumah, ada kereta, ada handphone, ada blender. Itu nikmat tu. Allah bagi tu. Ada rumah, ada tangga. Ada setengah dia tinggal tangga, rumah hilang. Hanyut dia banjir. Kita tak ada. Nikmat yang tak nampak. Apa dia nikmat tak nampak? Nikmat hati. Cinta, suka, sayang, rindu, gembira. Gembira dalam hati. Alangkah gembira hati. Nampak? Gembira hati. Orang bukan nampak. Kadang-kadang orang nampak tu senyum seorang. Kamu tak makan ubat. Padahal dia teringat kepada sesuatu yang menggembirakan. Maka dia teringat lalu dia senyum. Ini banyak nikmat ni tuan-tuan. Dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Itu merupakan nikmat. Kedua, bukan semua nikmat itu berbentuk keseronokan. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kenikmatan itu dengan bentuk kesusahan. Dalilnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama dengan kesenangan, bersama dengan kesusahan ialah kesenangan. Maknanya, Allah test susah dulu. Dan selepas itu awak akan dapat nikmat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kalau orang tu hati dia baik dengan Tuhan. Kalau fikiran dia baik dengan Tuhan. Kalau sekarang dia diuji dengan sesuatu benda yang kita kata menyusahkan, menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sabar kejap. Dalam ayat yang saya baca tadi, sebenarnya Allah nak bagi sesuatu yang lain. Tak begitu kami sahkimi. Allah bagi kita perceraian. Sebab kadang-kadang Allah nak bagi kau nikmat dapat suami yang soleh selepas ini. Dia uji kita susah dulu. Kita semua pernah susah. Fadli Ma'syah pernah susah. Izwan Auza'i pernah susah. Rahmah Hasan pernah susah. Zurida Ishaq pernah susah. Sekarang senang tak? Kereta dah ada.
duit dah ada. Baru ni masuk pula 10,000. Itu yang penuh Maiden tu. Kan? Kurang pasal malam. Tak payah pasal malam. Pasal Ramadan tak payah. Selepas 10,000 kita buffet kat hotel udah penuh pula hotelnya. Itu nikmat. Susah dulu, kesenangan kemudian. Kadang-kadang Allah bagi sakit. Kita kata kesian awak sakit dia lupa dalam sakit tu dia dapat nikmat. Nikmat dihapuskan dosa. Nikmat diberikan jaran macam pahala orang yang berhijrah di jalan Allah. Kadang-kadang dengan sebab sakit itulah Allah bagi jodoh. Kahwin dengan nurse yang jaga dia. Berapa ramai? Cek cover kat saya. Berapa ramai? Cuba tulis. Tuan-tuan ni pernah dapat rawatan di KPJ ni. Kita duduk hospital, sakit. Mak kita tunggu. Ada satu nurse ni. Baik, lembut cakap, ya makcik, ya makcik, ya makcik, ya makcik. Makcik tu berkenan pada nurse tu. Pergi Minang. Sekarang boleh jadi menantu. Ya mak, udah tukar dah. Cik buat dengan mak sekarang. Kalau lah kau tak sakit, kau tak kahwin. Kalau lah Allah tak takdirkan kau sakit masuk KPJ, mak kau tak jumpa pun dengan isteri kau. Isteri kau tu mak awak berkenan. Rahmah Hassan kata tu dia kahwin nurse pula. Nampak tu tuan-tuan. Berapa ramai yang macam itu. Kerana kesusahan itulah ada benda lain Tuhan nak bagi. Rumah dia banjir. Sampai ke bumbung. Datang bomba naik bot. Bomba ni panjat bumbung. Usung mak dia yang dah tua. Letak dalam bot. Usung bapak dia yang stroke. Letak dalam bot. Kemudian pimpin dia. Letak dalam bot. Bawa ke pusat penyelamat. Tenggelam pula bot tadi. Terbalik dia langgar dia ombak. Nama lori lalu pula. Sekali lagi bomba tu menurun. Turun cari mak letak balik. Cari bapak letak balik. Sekarang abang bomba tu dah jadi suami dia. Mak dia kata kamu ambil lah. Mak kenan. Itu Allah nak bagi tu. Fadli Mak Syah kata mak tak jumpa nurse masa dia di hospital pantai. Itu masuk KPJ lah jumpa insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nikmat ni macam-macam. Dan kita kena ingat bahawa nikmat di dalam dunia ni bersifat sementara. Dan nikmat dalam dunia ni pula ada dua pembahagian yang besar. Iaitu nikmat di dalam yang Allah Ta'ala beri pada orang Muslim dan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Toha ayat akhir-akhir. Faradina, cuba cari surah Toha ayat akhir-akhir surah Toha sebelum kita nak masuk surah Al-Anbiya. Allah cerita wala taqta'du ainaik. Jangan kamu ni, mata kamu ni duk tengok nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang tak beriman sampai kamu rasa takjub. Sampai kamu rasa seronok je mereka tu mendapat nikmat yang kamu tak dapat. Maknanya tuan-tuan, ada nikmat yang orang ni dapat, ada nikmat yang orang tu tak dapat. Dan Allah kata jangan kamu jealous, jangan kamu teringin apa yang Allah bagi kepada dia. Hujung surah Toha nak masuk kepada surah iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi kita tengok di sini pada ayat 131. Ayat 131. Cuba Faradina tulis tengok dalam ruangan komen tu. Ayat dia bunyi macam ni. Kata Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nampak Faradina dah tulis. Senang saya baca.
Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurniaan Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Bila sebut tentang nikmat ini, tak sama di antara kita. Pada pandangan mata kita macam tak sama. Kau lainlah kau kaya, kau lainlah kau ada anak, kau lainlah kau kahwin, kau lainlah kau ada isteri, kau lainlah ada kereta, kau lainlah kau macam-macam lah. Seolah-olah kita tak suka dengan nikmat yang kita ada. Okey, baca ayat 131. Surah Taha. Jangan kamu wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan mata kamu duk cenderung tengok amboi. Cantiknya kereta dia. Aduh, pakai kereta Lamborghini. Oh, Lambo ni. Ui. Bila awak nampak kereta dia, awak dah tak menghargai kereta awak. Abang tengok tayar dia abang. Ya Allah abang, itu tayar beribu tu. Roteknya berapa abang? Itu mau 35,000 tu. Sebiji kereta kita, Beza tu. Akhirnya kita dah tak seronok dengan kereta Beza kita. Padahal Beza tu lah yang bawa kita pergi kerja, balik kampung, hantar anak ke tadika, usung barang daripada pasaraya. Itulah kereta. Yang kereta yang mahal tadi rezeki dia. Allah pandailah uruskan. Kadang-kadang kita ni duk tengok isteri orang. Cantiknya isteri dia, ya Allah. Kenapa aku tak jumpa dulu? Dah tua-tua macam ni jumpa pula. Sayang dia pula dah menikah. Akhirnya awak tidak meredai isteri awak yang selama ni melahirkan anak-anak awak. Yang menjaga awak. Yang bagi makan, cari duit. Itu yang Allah pesan dalam ayat ni. Kadang-kadang kita tengok suami orang, bulu dada dia sampai ke muka, banyaknya bulu. Yang laki kita pula bulu apa pun tak ada. Kita lupa suami itulah yang bawa kita pergi umrah. Suami itulah yang bagi makan, suami itulah yang jaga kita, suami itulah. Ada yang tengok rumah, ya Allah bapa rumah. Ada yang tengok kapal terbang jet peribadi. Ada orang kaya yang mempunyai pulau peribadi. Itu adalah nikmat yang Allah bagi pada dia. Okey, Sarah Su. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, Sarah Su dah join di Instagram ni, dari join dah. Nur Hazwani 2704. Dia pun join kita pula. Okey, Rosmaliza Rus. Ini mana ni? Kak Rus KPG ke? Kak Rus KPG tak datang pula hari ni dia. Oh, pandai dia hantar wakil je. Kan? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, rumah dia peribadi, jet private dia tu, private jet dia tu semua rezeki dia, nikmat dia. Kata Allah, kalau Allah tak bagi pada kita benda-benda itu, jangan kecil hati. Cari amalan, buat amalan, buat bekalan apa yang kau dapat di akhirat lebih daripada dunia. Kalau kita ada jet peribadi setiap hari pun tak ada orang naik setiap hari. Tak ada naik. Tak ke mana pun. Yang naik setiap hari jet pilot. Kalau nak rasa jadi pilot. Setiap hari dia bawa. Kejap Kuching, kejap Kota Kinabalu, kejap Jakarta. Dia boleh berjalan merata. Saya tak boleh Ustaz bawa jet. Kalau gitu jadi pramugari. Ngusung beg sana. Di darat ngusung beg. Atas kapal terbang nolak air. Jadi pramugara. Boleh terbang. Oh, saya tak mampu Ustaz nak beli kereta besar Ustaz. Tak mampu sewa. Ni taksi. Sekarang Mercedes jadi taksi. Tak ada masalah. Dunia ni tak ada masalah. Sebab dia ada pilihan dia. Nikmat di dunia kalau tak dapat, tak apa kak.
Sebab kita ada pilihan. Tadi si apa nama kata tadi, saya tak ada kereta, Mirwani Ahmad. Saya tak ada kereta Ustaz, tak kisahlah. Grab banyak. Nak pergi ke KPJ. Tulis dia datang. Hantar KPJ, bye-bye. Tak kita tak dia datang balik ambil kita rumah. Parking tak payah, cari minyak tak payah, bayar rotek tak payah, bayar rosak tak payah, pening kepala. Senanglah hidup. Jadi di mana yang kata susahnya hidup tanpa kereta? Tak ada susah. Tak ada susah. Kamisah Kimi kata, Syawang bawa beg dan tolak air. Lama tak tengok Kamisah Kimi, lama tak tengok Syawang kan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tak jadi masalah kalau kita tak ada rumah, kita sewa. Sewa rumah. Nak view tinggi sikit, rumah flat. Malas naik tangga, duduk bawah. Sekarang rumah sewa banyak. Rumah yang dah siap tak laku sekarang. Ustaz, rumah saya ada banjir Ustaz. Ada rumah sewa, rumah flat. Duduk tingkat atas. Di Ipoh ni banyak rumah flat tak berjual kan? Tak jual. 190,000, 200,000. Dapat sebiji rumah apartmen dah. Okey. Kenapa kamu beli rumah flat? Takut banjir. Tengok-tengok terbakar pula rumah flat. Sudah. Nak lari ke mana kita? Itulah nama dunia. Macam mana kau boleh dapat nikmat macam-macam? Dalam masa yang sama kau boleh dapat musibah macam-macam. Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji kita dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan kematian, dengan harta tak ada, dengan makanan buah-buahan tak ada. Allah kata Allah uji dalam Quran. Itu ujian. Jadi, tuan-tuan, sama ada tuan-tuan dapat nikmat atau tuan-tuan tidak mendapat nikmat, sebenarnya kita sekarang berada di dalam ujian-ujian Tuhan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian untuk kamu. Nikmat yang berbentuk ujian. Allah nak tengok apa yang kita buat dengan nikmat yang kita dapat. Ya, Saleh, aja benar Ustaz. Nampak. Okey, itu dalam apa nama Instagram ni. Okey, tuan-tuan yang saya muliakan. Habis cerita tentang nikmat. Allah sebut 131 surah Taha. Allah kata di akhirat nikmat lebih kekal dan lebih baik. Boleh? Boleh Okey. Tak dapat dunia tak apa bang. Kita target akhirat. M. Temasik kata saya duduk di flat tingkat 2. Izwan Auza'i berkata saya bermula dari zero. Alhamdulillah kumpul duit sikit-sikit berbelas tahun. Akhirnya dapat juga buat sebuah rumah tanpa hutang. Alhamdulillah. Hebat. Izwan Auza'i ni. Itu belum kahwin tu dapat rumah. Oi. Kalau kahwin besok, mau 3-4 rumah dapat ni. Fadli Maksyah, tak ada nikmat tak apa. Jangan dapat laknat. Okey, sekarang kita tengok pula laknat. Yang ni yang kita takut. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang ni dilaknat oleh Allah. Dengan sebenar-benar laknat ni. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Melainkan kalau mereka bertaubat dan mereka menceritakan balik, perbetulkan balik apa yang mereka buat, Allah tu Maha Pengampun. Tuan-tuan yang saya hormati, laknat Allah merupakan satu benda yang paling ditakuti sepatutnya oleh orang Islam, orang beriman.
Kerana Allah sebut tentang benda-benda ini banyak dalam Quran. Syadidul iqab, syadidul azab. Allah sebut kam min qalilatin fa ahlaknahum bidhunubihim. Berapa banyak ayat yang Allah kata mereka telah dibinasakan. Orang itu telah dilaknat, mereka telah dighanakkan, mereka telah dihancurkan. Dan orang-orang yang dihancurkan tadi tak boleh bangun dah. Negeri mereka seperti negeri yang daun dimakan ulat. Ada yang hancur seolah-olah mereka tidak pernah mendiami di tempat itu. Ini nama dia laknat. Saya dah kahwin ustaz, nanti nurse cari saya pula. Ingat saya bujang lah. Ingat Izwan Auza'i belum kahwin, dah kahwin rupanya. Baik, cuba kita tengok siapa yang dilaknat. Contoh umat Nabi Nuh. Tak kena laknat je mana bala. 900 tahun, 800 tahun berdakwah. 80 orang lebih kurang yang ikut. Batu busar atas kepala punya dah. Tunjuk segala contoh, tunjuk segala bukti, tolak. Maka Allah melaknat mereka. Didatangkan banjir. Habis. Cuba tengok orang yang dilaknat oleh Allah. Kaum Nabi Lut. Golongan yang tidak pernah melakukan liwat sebelum umat Nabi Lut. Bila masuk umat Nabi Lut, perbuatan liwat mula-mula dilakukan. Nabi Lut tegur, nasihat, ajar. Tak nak ikut. Allah laknat kepada mereka. Tak boleh hidup sebarang tumbuhan di dalam laut mereka. Laut mati. Berenang pun tak tenggelam. Subhanallah. Zurida Ishaq, macam mana kita nak bezakan laknat dan ujian Allah? Laknat ialah kepada orang jahat. Ujian, siapa-siapa boleh dapat. Orang baik pun dapat ujian. Bezakan tu. Laknat tu memang orang jahat dapat. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Maknanya ada golongan yang dilaknat oleh Allah. Bila? Langgar perintah Allah. Bantah perintah Allah. Contohnya umat Nabi Lut. Yang perempuan cari perempuan, yang jantan cari jantan. Allah laknat. Nah, Allah laknat. Itu beza tu. Tapi kita ni tak pernahnya lewat. Kita kaki semayang cuma lewat sikit. Masuk Zuhur 1.20. Kita semayang kedua. Lewat sikit. Kita tak pernah liwat. Kita lewat. Tiba-tiba tengah nak ambil air semayang. Tergelincir. Itu ujian. Okey, itu ujian. Beza tu. Laknat maknanya kemurkaan Allah. Ujian ialah sesuatu yang Allah test. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah tahu siapa di kalangan kita yang paling baik amalannya. Yang tu yang Allah bagi ujian. Allah bagi ujian, kita menikah 10 tahun tak ada anak. Ujian. Dapat anak pula penyakit. Ujian. Allah Ta'ala bagi kita harta. Rumah terbakar. Ujian. Di sebalik ujian, Allah Ta'ala dia nak bagi benda lain. Itu yang kita kena ingat tu. Laknat lain. Laknat ni Allah tukar terus umat lain. Ada yang bertukar menjadi binatang. Kunu qiradatan khasi'in. Mereka itu dilaknat oleh Allah.
mereka menjadi kera yang hina. Ada bentuk laknat Allah bertukar menjadi kera. Wal khanazir, malah ada yang bertukar menjadi babi. Subhanallah. Pusat rawatan mana yang membolehkan manusia jadi kera, jadi orang balik? Tak boleh. Allah laknat. Itu bentuk laknat Tuhan. Tak boleh tolong. Kalau ujian, ramai yang boleh tolong. Allah uji dia tengah-tengah semayang, kena sakit jantung, telefon ambulan, hantar ke hospital, masuk wad kecemasan KPJ, pasang wayar sana, wayar sini, cek sana, cek sini, bagi stabil dulu. Datang doktor cek, ini kena ward, kena buat, encik ni kena jantung, serangan jantung. Ramai ni dulu. Nurse ada, dalam bilik rawatan ada, doktor pakar 3-4 orang ada, alatan mesin ada, semua backup mesin semua ada. Itu ujian. Laknat. Siapa boleh tolong? Allah angkat, Allah terbalikkan bumi tu. Siapa tahan? Allah banjirkan satu dunia. Siapa boleh tahan? Allah tukarkan dia menjadi babi dan kera. Siapa boleh tahan? Dilaknat oleh Allah. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, antara nikmat dan laknat itu, ada satu lagi benda yang menjadi kekeliruan kepada kita. Namanya ialah istidraj. Nama apa? Istidraj. Zuliana alias dah masuk, Syafiqah Hashimah dah masuk, Darshri dah masuk. Di Instagram sekarang ni. Okey, semuanya wave belaka tu. Istidraj tu apa pula Ustaz? Contohnya lah, Ismail, Sharifah, Anisha Harun. Okey. Saya ni tak semayang. Saya ni tak semayang. Minum arak pula. Bagai punya. Posa-posa minum arak pula. Ini kaki samsing kamu dusunnya. Tapi walaupun saya tak semayang, tak puasa, saya minum arak, tapi bisnes jalan. Bisnes kencang. Projek dapat. Makwa kelelip pinggang. Tak pernah pening kepala pula. Adakah itu nikmat? Tak. Istidraj. Yang ni yang takut ni. Aku tak semayang pun senang. Engkau semayang jatuh tangga surau masjid pasal. Itu yang aku malas pergi masjid tu. Takut jatuh tangga. Maka sihat aku sekarang. Istidraj. Jaga-jaga tuan-tuan, kalau kita jahat dan kita dapat segala nikmat tanpa ada halangan, itu istidraj nama dia. Berhati-hati. Jangan sampai tertipu antara nikmat. Kamu tengok aku ni, tak bagi zakat pun senang. Tunggu satu masa, akhaznahum baghtatan. Allah tarik nikmat secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Masa tu baru begini menyandar. Habis aku. Allah buat. Sebab tu tuan-tuan, biarlah kita dapat nikmat. Sama ada nikmat tu berbentuk kesusahan, kesedihan, atau nikmat yang bentuk kesenangan, kita tetap jadi orang baik. Jangan kita jadi jahat tapi dapat nikmat, itu istidraj. Dan jangan kita jadi nombor 3, terang-terang melawan Allah. Saya tengok hari ini ada yang murtad secara terang-terangan, bukan di Malaysia lah, ada negara lain. Setiap buat live dia murtad, buat live. Kau hina Tuhan, kau sembah Tuhan, kau hina dia pula, kau sembah dia, kau hina.
akhirnya kau murtad. Dan disediakan murtadnya dalam TV. Allah sedih. Kita mengundang laknat daripada Allah. Adakah kami orang yang baik ini Ustaz akan dapat laknat? Sedangkan kami tak buat. Nabi cakap yang baik pun dapat laknat. Idza kasural khubus. Apabila yang buat jahat lebih banyak daripada yang buat baik, laknat akan sampai. Bila yang baik sikit, yang jahat banyak, maka pada masa itu laknat akan sampai. Jadi mungkin kita berada dalam kelompok itu agama. Malaysia ni tahap apa? Bantah Tuhan banyak. Petikai hukum Tuhan banyak. Semayang tak ikut cara Nabi biasa. Saya takut Allah bagi istidraj. Sampai satu masa Allah tarik sekaligus. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Okey. Maziatul irma. Bagaimana pula Datuk membezakan antara laknat dan kifarah? Kifarah ialah satu balasan atas dosa yang kita buat. Kifarah dahaka pada mak. Contohnya. Dahaka pada suami. Okey, apa kifarah? Kita buat azalim pada orang. Dapat kifarah. Kita mengata pada orang. Apa yang kita kata tu akan dapat pada kita. Itu kifarah. Kita pergi kenduri, kahwin, lauk tak cukup. Kita kutuk dia. Kita ngutuk tuan rumah. Tunggu satu hari, anak awak kahwin, lauk pun tak cukup. Itu nama dia kifarah atas benda yang kita buat. Laknat lain. Laknat dia boleh turun satu negeri. Laknat dia boleh turun satu kampung. Laknat dia boleh jadi satu kapal. Yang kifarah tu dia seorang ya. Kadang-kadang dalam rumah tak kena yang lain, kena kat dia seorang. Kifarah dia. Itu beza antara laknat dengan kifarah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sebelum Tuhan melaknat kita, bertaubatlah. Perbetulkan balik apa yang tak betul. Supaya laknat tu tak sampai pada kita. Ada orang yang dilaknat. Mayatnya tak reput. Sampai sekarang boleh ditengok. Siapa Ustaz? Satu negeri, nama dia Pompei. Nama dia Pompei. Mereka melakukan kejahatan yang bukan alang kepala. Allah turunkan laknat, meletuknya gunung Vesuvius dan menutup segala kampung mereka, rumah mereka, diri mereka sendiri. Itu nama dia Pompei. In kanat illa sayhatan wahidah, kata Allah. Satu pekikan saja mati semua. Turun gunung berapi meletup, pom, turun. Yang tengah minum, yang tengah mandi, yang tengah makan, mati habis. Laknat daripada Allah. Dan mereka masih lagi kita boleh tengok bila kita berjalan di wilayah Pompei. Mayat masih elok lagi. Kerah jadi batu. Allahu Akbar. Jadi yang mana ada YouTube, Google tengok. Mayat di Pompei. Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati. Setelah kita memahami tentang nikmat dan laknat, bolehkah kita melaknat? Bolehkah kita melaknat? Kita dilarang melaknat angin. Celaka tu angin.
melaknat hujan. Celaka tu hujan ni. Sebab apa yang Allah yang berlaku tu, Allah yang bagi. Jadi kalau awak laknat dia, secara tak langsung awak laknat Allah. Okey. Jangan duk jadi pelaknat. Melainkan pada orang yang dah dilaknat. Siapa orang yang dah dilaknat oleh Allah? Firaun. Boleh laknat Firaun. Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini semua yang dah dilaknat. Maka boleh kita laknat. Yang bapak segala pelaknat siapa dia? Yang melaknatnya ialah Iblis alaihissalam. Iblis alaihissalam pula. Iblis laknatullah, minta maaf nak sebut Nabi Idris alaihissalam. Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah. Itu bapa segala laknat tu. Takkan diampun dosa dah. Ahli neraka tetap. Tak payah tanding nak masuk ahli neraka dah. Kompong dah. Nama dia apa? Iblis laknatullah. Boleh sebut laknat Allah pada dia. Nur Hayati Abu Hassan kata, Ustaz, posa tu sasui pula tu lah. Posa tu sasui pula. Aduh. Allahu Akbar tuan-tuan. Oh, astagfirullahalazim. Janganlah jadi iblis. Setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Saat lagi mereka potong video klip ni, boh tang Ustaz silap sebut pasal iblis. Memanglah tu nak kata apa. Mereka mencari laknat Allah. Duk fitnah pada orang. Laknat Allah. Kita yang minta. Dah kata dah tersasui. Dia potong setengah, dia buat keluar. Kita biasa duk sebut Nabi Idris alaihissalam. Sasui lupa. Itu yang dah kompong dilaknat. Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan duk ikut dia. Kalau kita ikut dia, kita pun kena laknat sekali. Jangan kita duduk bersama dengan orang yang boleh dilaknat bila-bila masa. Orang tak semayang. Orang yang lawan mak bapak. Anytime boleh dapat laknat daripada Allah. Nah, sebab tu kalau kita jumpa dengan orang yang dah kepada mak ayah, tolong nasihat. Kalau kita jumpa dengan orang yang tak semayang, tolong nasihat. Kamu ni satu office dengan aku, kalau kamu tak semayang, kalau kamu kena laknat, dengan aku kena tak? Kamu tu lawan mak bapak kamu. Nanti Allah laknat kamu. Dengan aku kena tu. Jadi jangan mengundang laknat daripada Allah. Satu kebencian yang Allah sendiri gambarkan. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Tak mau kita. Kita nak dia mendapat keredaan Allah. Bukan mendapat laknat daripada Allah. Baik, kita tengok soalan-soalan daripada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tuliskan di ruangan komen. InsyaAllah saya baca. Kita tengok di Instagram dulu. Okey. Hajar Mak Junik join. Azurani tak ada soalan yang dikemukakan. Di Instagram tidak ada soalan. Okey. Faradina. Ustaz, tadi ada tanya, contoh anak peace off dengan mak. Lepas tu terus tersepak pintu. Laknat ke kifarah? Kita sebutlah kifarah dulu. Aku ada buat salah dengan mak aku. Laknat ni besar. Nah, macam tak boleh ngucap tu. Besar tu. Itu bukan kifarah tu. Akibat mati tak boleh ngucap, neraka. Oh, bukan main-main tu. Tak kena soal di hari kiamat. Itu laser sikit. Okay. Lagi? Ada lagi soalan? Kita tengok ada lagi soalan di Facebook. Jadi tuan-tuan di Instagram, kalau ada soalan,
Hamizah Hamad. Ustaz, kalau selalu derhaka kepada suami, tapi suami cakap, dia selalu maafkan. Aduh. Baik betul suami ni. Apalah ilmu dipakai ni. Takkan tiap-tiap hari kita nak buat derhaka walaupun suami maafkan. Allah je mana. Betul, kalau suami maafkan, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi kita melakukan dosa berulang kali. Kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Jadi janganlah mengulangi perbuatan yang sama. Apatah lagi kalau perbuatan itu dosa. Walaupun suami maafkan. Jangan. Takut kita sedang melakukan dosa. Tiba-tiba dijemput saat kematian. Pada masa itu. Macam mana kita nak menghadap Allah dalam keadaan kita berdosa. Aurani. Assalamualaikum Ustaz. Ucapan salam Ramadan daripada Ahmad Abdullah Al-Amin. Aurani. Semoga Ustaz terus sihat. Amin. Daripada Tash College. Lama Tash College tak pergi panggil saya. Udah boykot ke? Okay, ada boykot. Adakah bencana itu contoh daripada laknat? Zurida Ishaq. Salah satunya. Salah satunya. Taklah semua bencana alam itu laknat daripada Allah. Tapi salah satunya. Kadang-kadang bencana alam itu juga kerakusan manusia. Kadang-kadang bencana alam itu ialah satu bentuk pengajaran daripada Allah. Kadang-kadang bencana alam itu berlaku kerana kemaksiatan yang banyak, kejahatan yang banyak. Seperti dalam satu hadis Nabi sebut, wailul lil Arab, binasalah bangsa Arab. Kerana akan keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Lalu isteri Nabi bertanya, ya Rasulullah, adakah kami akan ditimpakan bencana, musibah? Sedangkan kami ada orang baik, ada orang saleh. Kata Nabi, ya, tetap ditimpa jika yang melakukan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Nur Hayati Abu Hassan yang orang sumpah laknat tu kira macam mana Ustaz? Sumpah laknat tu apa? Sumpah laknat di sini dalam kita sebut dalam bab perkahwinan, menuduh isteri berzina. Menuduh isteri berzina tapi dia tak ada saksi. Isteri kata, saya tak berzina. Anak ni bukan anak aku, kata suami. Awak berzina. Maka dia telah melemparkan tuduhan yang berat kepada isteri dia. Ini ada li'an nama dia. Hukum li'an. Maka dia pun naik atas mimbar. Dia tetap dengan pengakuan dia, isteri aku buat ini, isteri aku buat ini 4 kali. Dia menuduh isteri dia berzina. Dan kalau aku menuduhnya salah, aku sanggup menerima laknat daripada Allah. Lepas tu isteri dia bangun pula. Isteri dia pula kata, saya tidak buat, saya tidak buat. Saya tak berzina, suami saya yang buat. Kalau saya buat, saya dapat laknat daripada Allah. Ini nama dia li'an. Yang sumpah laknat orang pegang Quran. Kalau saya berbohong, saya dapat laknat daripada Allah. Sama petir lah apalah, itu saya tak tahu lah. Okay. Cukup cakap benar, saya bercakap benar. Demi Allah, saya bercakap benar. Dah, sudah. Okay. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Noriza Umar. Ustaz, bagaimana nak tahu kalau diri dilaknat Allah tanpa disedari? Laknat ni kira all out dah. Sepatutnya bila kita ditimpa ujian, kita langgar anak kucing. Lepas kita langgar tu, kaki kita sakit sangat. Kifarah. Kita tampar isteri kita. Tampar isteri.
Lepas-lepas tampar tu sebulan, 2 bulan, tangan kita jadi macam Parkinson. Kifarah. Tapi ada yang lebih berat daripada itu. Laknat daripada Allah. Allah benci dia. Walaupun dia tak dapat musibah, dia tak dapat balasan, tapi dia tetap dilaknat. Duduk atas bumi dilaknat. Maksudnya apa? Allah tak redha dia, Allah tak suka dengan dia. Anytime dia boleh dapat. Yang tu pun menakutkan juga. Walaupun dia terang-terang buat kejahatan, tapi dia tak nampak yang dia sedang berada dalam intaian laknat. Itu yang menakutkan. Ini Syekh Saleh. Ini Syekh Saleh kata, adakah kehilangan orang tersayang, terpisah, dikira terlaknat? Tak. Itu ujian. Surah Al-Baqarah. Ujian. Kematian adalah ujian. Bukan laknat. Lagi. Siapa yang lama tak bersuara? Siapa? Syazwan Rusli. Syazwan Rusli ni yang tak kahwin lagi. Saya duk perasan Izwan Auza'i. Aduh. Osa ni memang tersasui tuan-tuan. Iblis pun boleh sebut benda lah. Aduh, lapar. Naqiyuddin Syukri. Ustaz, bagaimana dengan sumpah laknat? Adakah seseorang itu telah dilaknat jika sumpahnya itu tidak benar, tidak jujur? Engkau dah sebut nama Allah kan? Kau dah sebut nama Allah. Yang kedua, kalau dia betul, berhati-hati dengan orang yang menuduh dia. Engkau juga nak dapat musibah. Sebab tu jangan menuduh orang dan jangan senang-senang kita nak buat sumpah laknat. Okey, cukuplah dalam li'an sudahlah. Yang lain-lain tu kita minta petunjuk daripada Allah. Kamisah kimi, teman pun kena kifarah. Jari tersepit, keluar darah sikit, sedangkan saya tak ngumpat siapa pun. Ya ke tak ngumpat? Hari tu bukan ngumpat Ustaz Kazim pun. Ada mengata Ustaz Kazim tu. Okey, Homayati tembong undur diri dulu. Kemudian kita tengok lagi soalan daripada Faradina. Alhamdulillah. Dengan segala ujian yang nampak terang-terangan daripada dilaknat Allah tanpa kita sedar. Ujian itu sebenarnya untuk menjadikan kita memberhentikan langkah kita yang semakin jauh. Kalau ada kezaliman, kejahatan yang kita buat. Itu kena ingat tau. Dia suruh kita stop. Ada benda tak elok ni, stop dulu. Sebelum laknat sampai pada aku, sebelum balak sampai pada aku stop dulu. Itu yang Allah bagi ujian dulu. Allah bagi susah dulu. Allah sayang kita dulu. Dia bagi warning lebih kurang. Jangan sampai akhaznahum baghtatan, tiba-tiba ya. Ma'izatul Irma. Kita dapat melihat ada individu yang terang-terang membuat kemaksiatan dan berbangga dengan kemaksiatan tersebut. Seperti yang Ustaz terangkan tadi, kita tidak boleh melaknat individu tersebut. Tapi akibat perbuatan mereka, kita juga boleh menerima akibat balasan daripada Allah. Betul. Jadi apakah tindakan sebenar yang kita boleh lakukan? Adakah hanya selemah-lemah iman mendoakan supaya mereka bertaubat? Adakah kita terlepas daripada menerima akibat dosa kita telah mendoakan individu tersebut? Sebab itu di dalam Islam, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat perkara mungkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubah dengan tangan dia. Nombor satu, kena ubah dengan kuasa. Pihak pemerintah, pihak kerajaan yang ada kuasa, ubah. Saya nak ubah dengan kuasa, saya tak ada tangan. Saya tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah pihak berkuasa. Kalau dia mengeluarkan video yang tak senonoh, video tu yang kena ban. Panggil dia, kenapa awak menyanyi macam ni? Nak menyanyi je lah, apa hal nak geliat-geliat apa hal? Awak tak bersopan dan tak bersusila. Kita ada rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Dengan sebab awak buat macam ni,
golongan-golongan pondan LGBT lagi seronok. Awak nak dapat laknat daripada Allah. Yang dilaknat oleh Allah ialah yang melakukan liwat. Yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang melakukan tattoo, mencacah titu. Yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang menyambung rambut mereka, dilaknat oleh Allah. Termasuklah yang mengasah gigi mereka. Ini golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi. Menyerupai perempuan oleh lelaki dan lelaki menyerupai perempuan menyerupai lelaki. Jadi berhati-hati. Jangan sampai kita punya pasal satu negara dapat musibah. Okey, dan saya kata tadi musibah adalah berbeza untuk orang dengan seorang yang lain. Ada yang dapat musibah yang sama itu kerana kamu buat loan menggunakan riba. Tapi untuk orang yang baik yang tak ada loan riba, itu adalah ujian. Untuk orang yang lain, Allah nak bagi benda yang lain. Balaknya sama, tapi berbeza pada orang yang mendapatnya. Baik, kita tengok soalan yang terakhir. Tengku Hamizan. Yang mana lebih afdal, menggantikan sembahyang yang kita tinggal dulu atau sembahyang sunat tarawih di bulan Ramadan? Buat yang tinggal. Pergi masjid, sembahyang berjemaah, tumpang dia orang sembahyang tarawih. Habis dia bersalam 2 rakaat, kau bangun. Qada. Okey, itu paling afdal. Saiful Azli Loso. Maaf, tajuk lari. Saya dari Riyadh, Saudi. Depa kat sini qiyamul lail buat solat tasbih dan witir saja. Bolehkah saya menyambung solat-solat sunat lain di rumah? Harus. Macam soalan tadilah, dia sembahyang di rumah boleh, di masjid boleh, untuk sembahyang sunat dipersilakan ataupun untuk mengqadakkan sembahyang. Baik. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya pun nak bergegas ke Kuala Lumpur ni, RTM Angkasa Puri. Saya minta maaf. Mungkin dalam ceramah saya ni ada tersasul, tersilap maklum dalam pusat. Saya minta maaf. Tapi tajuk ni cukup bagus. Kita dah dapat kenal nikmat, balak, ujian, musibah, laknat, kifarah. Tapi tak cukup sejam. Banyak benda lagi buat. Kita sambung lain kali lah insyaAllah. Tapi kalau boleh jangan bulan puasa. Lapar. Daripada pagi saya tak minum ni. Kan kita cari bulan lain. Tajuk cukup bagus. Sebab kita duduk kat KPJ, kadang-kadang kita tengok orang sakit ni. Orang tu kata itulah dia tu. Kita dengar orang cakap tau, yang melawat tu. Ya, dia lawan mak bapak dia. Memang kena. Itu dosa bala. Senang pula kau cakap macam tu. Kita pula, kita sebagai nurse ke, kita sebagai pegawai hospital, kita tengok kau ni, tahu pula. Dia tu ada dosa dia buat tu. Tapi dia baik tau, dia tu imam. Yalah, tu imam pun ada dosa juga. Tu ada lah tu, dosa tu. Kita selalu punya itu. Sampai motor hilang. Ada lah, tak bayar zakat tu, motor hilang. Saya pasal dah habis masa. Kalau tak habis masa, saya sambung lagi. Kita sambung lagi lah lain kali. Terima kasih pada KPJ Ipoh. Terima kasih pada CEO. Terima kasih pada semua staff. Terima kasih pada semua penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat di Instagram. Bye-bye.